نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستلهمه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا ووسيلتنا إلى ربنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتكشف بها كروبنا وتجعلنا بها عندك من المؤمنين. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولأصحابنا ولذرياتنا وللمسلمين أجمعين. نستغفر الله العظيم من الذنوب كلها بيننا وبين الله، بيننا وبين عباد الله. نستغفر الله لكل ما يعلمه الله ظاهرا وباطنا، قولا وفعلا، حسا ومعنى. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة، حتى على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا مع الموازنة مصالحنية. أما بعد، حييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kawan-kawan, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam majlis yang penuh rahmat dan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, menerima kerja kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sentiasa berada di bawah rahmat-Nya dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat al-Imam At-Tirmidzi, riwayat al-Imam Al-Baihaqi, qala sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takunil khamisata fatahlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah engkau orang yang berilmu ataupun orang yang menuntut ilmu. Kalau tak boleh jadi alim, carilah ilmu, menuntutlah ilmu agama Islam. Atau orang yang mau mendengarkan ilmu. Kadang-kadang seorang dia tak nak menuntut ilmu, tak nak menjadikan dirinya orang yang menuntut ilmu. Maknanya dia sibuk dengan kerja di dunia. Tidak ada masalah juga, bagus, jalankan khilafah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sukalah dengar ilmu agama Islam. Bila ada masa, dengarlah ilmu. Bukan maknanya mesti jadi orang alim ataupun orang yang menuntut ilmu. Tidak. Dengarlah ilmu. Maknanya dalam sehari, daripada pagi sampai petang, kerja cari dunia, tidak ada masalah. Malam dengarlah ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun orang yang menyukai ilmu, suka ahli ilmu, suka majlis ilmu dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan janganlah engkau menjadi orang yang kelima, maka kamu akan celaka waliyadu billahi ta'ala. Maknanya bukan orang yang berilmu, bukan orang yang menuntut ilmu, bukan orang yang suka dengar ilmu, bukan orang yang suka ataupun mencintai ahli ilmu. Maknanya apa? Apakah dia mu'rid? Namanya mu'rid. Apa mu'rid? Orang yang balik daripada agama Allah, seperti mana Allah berfirman, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sesiapa yang berpaling daripada ilmu aku, maka sesungguhnya beri kepadanya
hidup yang sempit, wal'iyadzubillahi ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, kita sama-sama berada di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar dan mengajar ilmu agama Islam ataupun cara kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kelas yang kita sudah belajar berapa adab-adab masuk ke dalam tandas. Banyak adab masuk tandas. Bila seorang nak masuk ke tandas, bila seorang nak buang air ataupun besar, maknanya dia ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, seorang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia berada di dalam tandas, tapi dapat pahala. Bagaimana dapat pahala sedangkan dia berada di tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa? Sebab dia masuk ke tandas itu atau tempat itu dengan cara Nabi Muhammad, dengan adab Nabi Muhammad, dapat pahala. Subhanallah. Mudah-mudahan insya-Allah Allah yang Maha Pemurah, Allah mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, hari ini kita sudah sampai kepada Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika engkau keluar dari tandas, hendaklah engkau baca Ghufranaka alhamdulillahilladzi idhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Yakni artinya, ya Allah, berikan keampunan kepadaku. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripadaku barang yang menyakiti aku dan mengekalkan di dalam badanku barang yang memberi manfaat akan aku. Dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja itu sebelum engkau qada hajat. Baik, inilah kita sudah tahu tuan-tuan puan-puan, kalau seorang nak masuk ke dalam tandas, hendaklah dia baca zikir ini. Bismillah, a'udzu billahi minal rijzin najis al-khabith al-mukhbith asy-syaitanir rajim. Ataupun ada satu doa lain, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari syaitan lelaki dan perempuan, al-khubuth wal khaba'ith. Dan bila dia nak keluar daripada tandas, dia mendului kakinya yang kanan bila dia nak keluar. Kemudian ketika engkau keluar dari tandas dengan kaki kanan, bacalah zikir ini, Ghufranak. Ini doa yang paling tinggi, Ghufranak, cukup. Kalau seorang tak hafal ada banyak doa keluar daripada tandas. Yang pertama, ini yang paling tinggi, Ghufranak. Apa makna ghufranak? Ya Allah, berikan keampunan kepadaku. Ghufranak. Ini doa yang paling tinggi. Ada doa yang kedua, Ghufranakal hamdulillah. Cukup juga. Ghufranak, ya Allah, ampunlah ataupun berikan keampunan kepadaku dan aku bersyukur kehadiranmu, ya Allah. Doa ketiga, Ghufranaka alhamdulillah alladhi adhaba anni al-adha wa 'afani. Aku mohon keampunan daripadamu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, yang telah membuang dariku sesuatu yang menyakiti. Ghufranaka alhamdulillah alladhi adhaba anni al-adha. Adha semua perkara yang menyakiti ataupun semua perkara yang tak baik yang berada di dalam badan seorang, semua perkara yang menjadikan seorang sakit, kalau Allah sayang seorang, dia mengeluarkan perkara itu melalui air kecil atau air besar. Maknanya dia ucap kepada Allah, alhamdulillah alladzi adhaba anni al-adha. Adha satu perkataan yang umum. Allah mengeluarkan daripada aku semua perkara yang menyakitkan, yang menjadikan sebab untuk sakit. Baik, ini ketiga. Ada keempat juga, alhamdulillah alladzi adhaba anni al-adha wa 'afani. Alhamdulillahilladzi adhaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu
Ada satu doa lagi juga yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Ini pun satu doa. Apa sahaja yang kita baca setelah keluar daripada tandas semua baik. Yang baik kurang bacalah ghufranak. Ghufranak. Ini doa ini yang ada dalam kitab Bidayatul Hidayah, ghufranak alhamdulillah alladzi adhaba anni adha wa afan, alladzi adhaba anni ma yu'dhini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Tuan-tuan, puan-puan, ada ramai orang, ramai manusia, bila dia nak buang air kecil atau air besar, dia tak boleh buang air itu di dalam tandas, melainkan dekat hospital. Bila dia nak buang air kecil atau air besar, pergi ke hospital. Susah. Ada berapa orang juga daripada manusia, daripada umat Islam juga, bila dia nak buang air kecil atau air besar, dia tak buang air itu melalui tembayan yang betul, akan tetapi melalui tembayan yang lain. Tapi bila Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita kesihatan, keafiatan, air kecil dan air besar keluar daripada tembayan yang betul, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila duduk syukurlah, ingatlah ramai orang kutuk itu tak akan keluar daripada tembayan yang betul. Ada orang bila dia nak buang air kecil atau besar melalui burungnya, ada orang melalui tembayan lain. Subhanallah. Tapi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, ini satu nikmat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu nikmat, ada satu ulama berkata, Harun al-Rashid radhiyallahu anhu wa arda, tempat keluar sahaja, tempat keluar Allah SWT, tempat keluar air kecil atau air besar lebih mulia daripada dunia, maknanya lebih mahal daripada dunia dan apa yang ada di dunia itu. Ada seorang bertanya kepada Sayyidina Harun al-Rashid. Kita semua tahu siapakah itu Harun al-Rashid. Satu raja yang Masya Allah. Lepas tu dia panggil seorang, dia orang saleh, orang baik. Dia panggil seorang yang alim, waliullah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Idni." Apa idni? Berilah mau'izah kepada aku, ingatkan aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Sayyidina waliullah itu dia berkata kepada Sayyidina Harun Rashid, "Wahai imam, kalau Allah tak bagi keluar, ataupun kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tak bagi air kecil keluar daripadamu, tak boleh keluar, melainkan jika kamu bayar separuh kerjaan kamu. Bayarannya separuh kerjaan kamu. Berapa harga separuh kerjaannya? Maknanya Allah tak boleh keluarkan kotor itu daripada kamu sehingga kamu bayar separuh daripada. Subhanallah, berapa banyak? Kemudian waliullah bertanya kepada Imam Harun Rashid, "Kamu setuju ataupun tak?" Okey, kalau nak kotor itu keluar, bayarlah sebab kerajaan kamu. Kamu terima atau tak terima? Kalau tak terima, kotor itu akan tinggal di dalam, nanti sakit. Dia kata, "Ya, mesti saya bayar, setuju, terima." Dia kata, "Subhanallah. Baik, kalau kamu rasa dahaga, haus, nak air, tapi Allah tak bagi kamu air itu sehingga kamu bayar separuh separuh lagi daripada kerjaan kamu. Kamu terima tak? Setuju tak?" Dia kata, "Ya, kalau tak ada, saya akan mati. Kemudian dia kata, "Wahai imam, wahai amirul mu'minin, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan harga dunia ini semua lebih hina daripada air yang masuk dan air yang keluar. Air masuk dan keluar. Subhanallah. Maknanya
dengan dirimu sendiri, tidak ada orang yang tolong kamu. Ada orang bila dia nak buang air kecil atau air besar, ada berapa orang tolong dia, dia tak boleh buka kain itu dan sebagainya, melainkan dengan bantuan daripada orang lain. Syukurlah kepada Allah. Bila keluar daripada tempat itu, ghufranakal hamdulillah, syukurlah ya Allah, alladhi adhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Sebab semua makanan yang kita makan, ulama berkata, semua makanan yang kita makan dan minum yang kita minum juga ada manfaat di dalamnya dan ada mudaratnya dalamnya, tapi kita tak tahu. Tapi yang tak baik, yang tak sesuai untuk kita, untuk badan kita, Allah mengeluarkannya melalui air kecil atau air besar. Dan yang ada manfaat di dalamnya, Allah tinggalkannya di dalam badan. Kadang-kadang bila dia makan atau minum, semua itu keluar. Kenapa? Sebab tak sesuai untukmu. Mungkin bahaya. Kadang-kadang dia rasa sakit perut. Kenapa? Itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayangmu. Allah nak suci perut kamu daripada kesakitan yang ada dalam perut itu dengan makanan itu. Sakit perut keluar semua. Kadang-kadang dia minum ubat untuk mengeluarkan semua makanan itu. Itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah meninggalkan di dalam badan kamu perkara yang beri manfaat kepada badan kamu, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa abqa alayya ma yanfa'uni. Artinya, ya Allah, berikan kepadaku, berikan keampunan kepadaku. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghilangkan daripada aku barang yang menyakiti aku. Dan semua ada kitab atau tak ada kitab? Semua ada kitab. Ada kitab, baca. Semua kita ikut. Okey, doa Nabi SAW, ghufranaka alhamdulillah alladhi adhaba anni al-adha wa 'afani. Maksudnya, ya Allah, berikan keampunan kepadaku dan segala puji bagi Allah yang daripada aku dan barangnya. Inilah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila seorang baca zikir ini setelah dia keluar daripada tandas, Allah memeliharanya daripada semua kesakitan. Allah akan memeliharanya badannya, tubuh badannya, zahirnya dan batinnya daripada semua perkara yang menjadikan dia sakit. Subhanallah. Tapi ada orang bila dia masuk, bila dia keluar, macam dia tak buat apa-apa. Masuk, keluar, buang air kecil, buang air besar, macam tak rasa apa-apa, biasa. Itu tujuan binatang-binatang dan orang kafir. Orang kafir dan binatang biasa. Nampak? Satu minta keluar, satu minta masuk. Tapi orang mukmin yang sentiasa menyati Allah Subhanahu wa ta'ala, dia melihat kurnian Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Kalaulah izin Allah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, benda itu tak akan keluar. Jagalah zikir ini tuan-tuan, puan-puan. Paling kurang ghufranak alhamdulillah. Cukup. Kalau tak hafal zikir ini semua, bacalah ghufranak alhamdulillah. Cukup dapat pahala sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan Nabi sallallahu subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat sihat dan afiat. Sihat, nikmat dan afiat, maknanya kita sendiri yang masuk tandas, kita sendiri yang keluar, tak ada orang lain tolong kita. Syukurlah kepada Allah. Itu satu nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang air kecil itu tak akan berhenti. Bila dia dekat masjid, bila dia dekat surah, bila dia dekat kerja, dengan dia ada
beg lain. Seorang bawa satu beg, dia bawa 2 beg. Satu beg zahir dan satu beg batin. Untuk apa? Untuk air kecil. Syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu nak air itu keluar, dia keluar. Bila kamu nak berhenti, dia berhenti. Syukurlah kepada Allah, tuan-tuan. Ada orang air itu keluar tanpa dia sedar. Keluar sahaja. Keluar sahaja. Namanya salasul baul. Orang salasul baul yang sentiasa air kecil keluar. Tapi kita alhamdulillah kita boleh tahan air itu sehingga kita masuk ke dalam tandas. Kemudian bila kita nak dia keluar. Itu semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan arahan Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang kita. Tapi perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Mudah-mudahan insyaallah kita beramal dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Kemudian dan sebaiknya baca. Dan sebaiknya adalah engkau siapkan segala yang engkau perlukan untuk beristinja sebelum engkau pada hajat. Baik. Inilah satu tajuk yang bernama istinja. Satu tajuk yang sangat besar di dalam ilmu fikih. Istinja itu. Dan istinja itu, tuan-tuan, puan-puan, maknanya bersuci dari bersuci dari buang air besar dan kecil. Hukumnya adalah wajib. Istinja itu hukumnya wajib. Bersuci dari buang air besar atau air kecil. Dan ada berapa cara beristinja. Cara beristinja, dilakukan dengan salah satu dari 3 cara. Salah satu daripada tiga cara. Yang pertama, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama, basuh tempat keluar najis dengan air sehingga bersih. Allah berfirman di dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalam masjid Quba, ada orang-orang lelaki yang suka mengambil perak, bersihkan diri mereka daripada najis. Allah Subhanahu wa taala sebut nama mereka di dalam Al-Quran. Dan Allahumma shalli ala Muhammad, surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 108 kalau saya tak silap. Dan Nabi Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu arda, Abu Hurairah, penduduk Kuba sentiasa beristinja menggunakan air. Allah sebut nama mereka di dalam Al-Quran. Itu cara yang pertama. Membasuh tempat keluar najis dengan air sehingga bersih. Yang kedua, gisah dengan batu sehingga bersih. Bukan mesti batu ataupun sesuatu yang ada gisah. Ada tisu boleh. Baik. Ini yang kedua. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketiga, al-ma' wal hajar. Kena gisah terlebih dahulu dengan batu ataupun benda yang gisah. Batu dan sesudah itu basuhnya dengan air. Ini cara yang afdal. Cara ini yang afdal, sebaik-baik cara. Gunakan air dan batu dan air. Dan perkataan batu di dalam ilmu fikih bukan batu-batu yang betul. Sekarang sudah tidak ada batu di dalam tandas. Tapi ada perkara yang lain. Maknanya batu di dalam ilmu fikih semua perkara yang ada gisah. Tisu ke ataupun kertas ke dan sebagainya, kain ke, apa-apa sahaja yang boleh buang najis itu namanya batu dalam ilmu fikih. Namanya batu. Itu cara yang afdal.
sebelum air. Sebelum air. Dalam tandas, setiap tandas ada tempat tisu. Subhanallah. Bila dia guna tisu, kemudian dia guna air, dapat fadilah lain. Dapat pahala banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dalam tandas dia dapat pahala. Dalam tandas dia dapat pahala. Kadang-kadang seorang dia duduk dalam tandas itu 40 minit. Setengah jam. Setengah jam. Beriktikaf dalam tandas. Dia tak buat niat iktikaf, tapi dia dapat pahala. Seperti orang yang beriktikaf dekat masjid. Subhanallah, seorang beriktikaf dekat masjid, dapat pahala. Tapi seorang juga beriktikaf dekat tandas, bukan maknanya boleh beriktikaf dalam tandas. Nanti keluarkan dalam Facebook dan dalamnya Ustaz Abdullah kata boleh beriktikaf dalam tandas. Maknanya bila dia masuk dalam tandas dengan adab Nabi, cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dia duduk juga di tempat buang air ikut cara Nabi, fadilah lain. Bila dia masuk dalam tandas dengan sunnah Nabi Muhammad, dapat fadilah lain. Bila dia duduk dengan, bila dia buka baju sahaja, buka baju dengan cara Nabi Muhammad SAW, fadilah lain juga. Bila dia duduk ikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dia nak buang air itu, dapat fadilah juga. Bila dia nak cuci tempat itu dengan tisu dan air, dapat fadilah lain. Masya Allah. Dalam tandas pun pahala jalan, tak berhenti. Seperti orang yang beriktikaf dalam masjid. Kita beriktikaf dalam masjid, nak apa? Nak pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak apa daripada masjid? Malaikat kita nak fadilah. Fadilah beriktikaf, nak pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang seorang dia tak ambil perak untuk sunnah ini. Tak perlulah air sahaja cukup. Memang cukup. Air cukup, tisu juga cukup. Tapi bagaimana mengambil perak untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ambillah tisu dalam pahala. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Allah puji mereka yang mencuci dirinya dengan air dan batu. Air dan batu. Allah puji mereka di dalam surah At-Taubah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa arda berkata, "Hadhihi al-ayah nazalat, hadhihi al-ayah fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu." Surah At-Taubah 108. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa arda berkata, "Inna hadhihi al-ayah nazalat fi ahli Quba." Sesungguhnya ayat ini diturunkan untuk ahli Quba, lelaki yang duduk di masjid Quba. Kenapa? Kenapa Allah sebut mereka rijalun yuhibbun? Mereka suka mencuci diri mereka. Kenapa wahai Aisyah? Sayyidatuna Aisyah berkata, "Kanu yajma'una bainal hajar wal ma'." Mereka ketika mereka buang air kecil atau air besar, mereka mencuci diri mereka dengan dua perkara, batu dan air. Batu dan air. Allah suka buatan mereka, sehingga Allah sebut nama mereka di dalam Al-Quran. Subhanallah. Baiklah, kalau ini bukan khusus untuk mereka di zaman Nabi Muhammad SAW, akan tetapi untuk semua orang yang ikut cara mereka, sehingga hari akhirat, fadilah banyak. Man ahya sunnati faka'annama ahyani. Nabi SAW, sesiapa yang menghidupkan satu sunnah daripada sunnahku, seakan-akan dia menghidupkan aku. Nabi Muhammad SAW bersabda, maknanya bila masuk dalam tandas sudah nak beristinja, yang pertama Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu berkata di dalam kitabnya, dan sebaiknya hendaklah engkau siapkan segala segala yang kamu perlu untuk istinja. Maknanya air sudah ada. Kadang-kadang seorang kata tak ada, masuklah, memang yakin air ada. Bila dia Masya Allah, kemudian bila dia sudah nak cuci, bukan tak ada air. Okey, duduklah sampai malam dalam tandas. Kena sebelum masuk jangan kata yakin ada, jangan. Bila
masuk, tengok ada air atau tak ada air. Tisu, tempat tisu ada atau tak ada. Semua boleh nampak. Oh, semua okey. Baru boleh beristinja. Tapi kadang-kadang masuk tak tengok, sebelum masuk tak tengok, tak yakin ada. Malaysia banyak banyak air, Selangor pun air free, semua ada. Tiba-tiba Masya Allah masuk, tak sunnah muakkad. Sunnah muakkad sebelum nak istinja, sebelum buang air kecil atau air besar, tengok ada air ataupun tak ada air. Sebelum buat apa-apa tengok. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Saya ingat satu kes dengan guru saya dulu di Darul Mustafa. Saya pernah cerita mungkin. Saya belajar dengan dia Kitab Az-Zubad, satu kitab tentang mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hari itu waktu duha jam 9.30 kita belajar dengan dia. Ada masuk tandas, ada masuk tandas. Tapi di antara ada masuk tandas, dia berkata sediakan air sebelum masuk atau tengok ada air ataupun tidak ada. Kemudian dia berkata, tapi macam di sini macam tarim tak perlu. Dia cakap dia kata macam tarim khususnya Darul Mustafa tak perlu sebab air selalu ada telinga sendiri, air sendiri, semua sendiri. Memang yakin ada, tak perlu. Kita pun tulis apa yang kita dengar, kita tulis. Macam kalau ada tempat yang yakin ada air, tak perlu tengok. Hari itu kita 13 orang. Bagus, subhanallah. Hari itu lepas tu masuk bagi makan sarapan, kemudian kailulah untuk bangun sebelum zuhur. Hari itu bilik saya terus depan ruang tandas. Saya bangun sebelum zuhur, sebelum belajar semua bangun, nanti tak ada masuk tandas awal. Dan bila saya masuk ruang itu tak ada orang, tapi banyak tandas. Kemudian ada seorang bercakap dengan saya. Ada seorang dalam tandas dengar suara saya. Oh, ini Abdullah Jahab. Suara ini mana? Tengok dalam tandas. Ini macam suara Ustaz Abdullah, guru saya, nama dia Ustaz Abdullah. Abdullah, ni Abdullah Jahab. Oh, Ustaz Abdullah, ayah saya dalam tandas. Buat apa? Dia kata tak ada air, tolong bilang bagi saya air. Tolong bilang, baru pagi tadi dia cakap tak perlu. Kalau masuk tandas, khususnya Darul Mustafa ada air, tak perlu cek, masuk sahaja. Terus jam 12 dia sudah bagi saya, Abdullah tolonglah bawa air, bagi saya air. Tak ada air. Masya Allah, Ustaz Abdullah lama ke dalam tandas? Sudah lebih kurang 1 jam lebih. Masya Allah. Yang bagi tadi dia cakap tak perlu, tapi Allah nak ingatkan dia. Tak, sunnah Nabi. Jangan kata sesuai untuk tempat ini, tak sesuai untuk tempat ini. Sesuai untuk waktu ini, tak. Sunnah Rasulullah sesuai untuk semuanya. Yakin tak yakin, syah tak syah, ada tak ada, sunnah Rasulullah. Kena jalankan sunnah Rasulullah. Jangan kata sesuai di tempat ini, tak sesuai tempat. Sunnah Rasulullah sesuai untuk kita semua. Sunnah Rasulullah sesuai untuk semua zaman. Sunnah Rasulullah sesuai untuk setiap manusia. Sunnah Rasulullah SAW sesuai untuk setiap waktu. Sunnah Rasulullah. Bila dia kata termasuk, saya pergilah cari air. Betul, sudah tidak ada air. Bagi dia 1 baldi. Kemudian dia kata, terima kasih banyak, saya sudah 1 jam lebih tadi. Kenapa tak bagi? Dia kata, saya tak kenal siapa. Tapi bila saya dengar suara kamu, baru saya kenal, saya bagi. Bagi tadi Syekh Abdullah kata tak perlu, tak. Saya kata memang. Lepas dia yang bagi tahu kita. Esok dia cakap kena tengok sebelum masuk tandas, cek awal, tengok ada air ataupun tak ada. Kadang-kadang subhanallah ada masalah. Memang air ada, banyak air, tapi macam di sini di Malaysia banyak air, tapi banyak masalah. Potong air tepi jalan kita nampak bekerja baik. Macam-macam, banyak. Masuk rumah sudah tak ada air. Memang tangki banyak, tapi masalah
Baik. Masalah baik. Orang kerja tunggu sampai jam 3. Tunggu sampai jam 3 dalam tandas. Bakor. Di bawah kamu ada bakor. Kena sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kita selamat daripada semua perkara yang tak elok. Baik. Ini istinja. Dan ada berapa syarat? Puan-puan, ada berapa syarat untuk istinja dengan batu? Yang pertama, ada berapa syarat? Ada khilaf antara ulama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada ulama kata 8 syarat. Tak apa, kita mengambil syarat yang penting untuk batu itu. Batu ataupun benda yang kesat itu suci, tahirah, dan dapat menarik najis. Bukan satu benda yang apa nama? Tak boleh buang najis itu. Contoh cermin ataupun macam ini, plastik macam ini tak boleh. Tak boleh ini macam ini. Licin tak boleh. Kena satu benda yang boleh menarik najis itu. Ini yang pertama. Suci dan boleh menarik najis, suci. Kemudian kalau perkara yang najis, dia buang najis dengan perkara yang najis, mana boleh? Kalau nak buang najis dengan perkara yang suci, baru tempat itu akan bersih. Tapi najis dengan najis maknanya letak najis atas najis, tak boleh. Ini yang pertama. Batu yang kedua, batu ataupun benda yang kesat itu bukan benda yang yang dihormati, seperti makanan ataupun batu masjid, itu tak boleh. Makanan ataupun tulang tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tastanju bil 'azmi fa innahu ta'am ikhwanikum minal jin. Janganlah kamu beristinja dengan tulang, maka sesungguhnya tulang-tulang itu makanan saudara kamu daripada kalangan jin, makanan jin. Orang yang biasa guna tulang sampai satu masa tak lama dia terus ada gangguan, ada jin, ada mas, namanya mas. Maknanya jagalah makanan mereka, jangan gunakan makanan mereka. Tengok kalau seorang kamu ada rida, kemudian dia nak pergi beristinja, tengok tak ada tisu, tak ada apa-apa, dia kata, abang tolonglah bagi saya rida kamu. Nak buat apa? Nak beristinja dengannya. Nak beristinja dengan rida saya. Nah ini kita marah, mana boleh. Tapi kalau seorang juga beristinja dengan makanan mereka, tulang haiwan, mereka juga marah. Tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Innahu," maka sesungguhnya tulang-tulang itu makanan jin. Kalau selalu guna tulang itu nanti kena. Wal'iyadu billahi ta'ala. Ataupun batu makanan, roti dan sebagainya haram. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang, bila dia beristinja dengan roti. Kemudian Rasulullah sallallahu dia buang roti itu. Dan dia tahu tak boleh beristinja dengan perkara yang dihormati. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu, ataupun Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya tak pasti. Tapi kemudian Sayyidina Rasulullah berkata, nanti dia akan mencari makanan itu. Kemudian dia akan mencari makanan itu untuk makan. Allah akan menguji dia dengan kelaparan sehingga dia tak boleh makan melainkan makanan itu. Subhanallah, betul. Kemudian sudah berapa lama sahaja? Berapa hari? Sudah dalam tempat yang sama yang dia buang najis di tempat itu, dia lapar betul, tidak ada makan sedikit. Sehingga dia nampak roti itu yang sebelum berapa hari dia sudah beristinja dengannya, dia sucinya, kemudian dia makan. Tak boleh. Nanti Allah mujinya dengan, biarkan tak, walaupun ada roti yang tak boleh makan, tapi makanan haiwan lain. Roti itu makanan haiwan lain, semut dan sebagainya. Bukan semua itu mesti masuk dalam perut kamu.
Tapi ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ataupun batu masjid. Batu masjid ulama berkata tak boleh juga. Dia sebab dulu tidak ada air. Bila seorang nak keluar, sebelum dia nak buang air di tak ada tandas di pada bahasa dan sebagainya, dia mengambil berapa batu dari tepi jalan dan sebagainya. Tapi ada orang mengambil batu itu daripada masjid. Masjid itu terbayang, dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Jangan macam ini juga tak boleh. Ataupun kertas yang ada ayat Al-Quran tak boleh. Ataupun dia suci beristinja dengan air. Mungkin seorang dia berkata air ini pun satu benda yang dihormati. Kenapa kita beristinja dengan dia? Memang betul, tapi sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan air itu untuk suci. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan air itu satu wasilah. Dan tak boleh mengambil kepada benda-benda yang lain. Contoh kalau susu, dia nak beristinja dengan susu, apakah hukumnya? Haram, tak boleh. Dan satu syarat, bila seorang nak belajar sihir, syarat yang pertama daripada gurunya, sahir yang besar. Apakah syarat yang pertama? Syarat yang pertama, sihir itu sahir yang guru dia suruh anak muridnya beristinja dengan susu. Ini syarat yang pertama. Senang kalau seorang nak belajar sihir, tapi dia dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu syarat, beristinjalah dengan susu. Kemudian mengambil Al-Quran, letakkan Al-Quran di dalam tandas, kemudian dia bacaannya. Wal'iyadu billahi ta'ala. Maknanya tak boleh beristinja dengan perkara yang dihormati. Makanan, minum juga tak boleh. Kalau seorang nak beristinja dengan sirap, apakah hukumnya?
syarat-syarat istinja ada berapa syarat? 1, 2, 3. Tempat keluar najis dikesat dengan apa nama? Betul, dikesat hingga suci dengan sekurang-kurangnya 3 kali kesatan. 3 kali ataupun 3 kali adalah sunnah Nabi Muhammad SAW, dilakukan dengan bilangan yang ganjil 3 ataupun 5 dan 7 dan seterusnya. Diriwayatkan oleh Muhammad Al-Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu warda daripada Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istajmara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man istajmara falyutir." Wa man istajmara falyutir. Orang siapa beristinja dengan batu hendaklah diganjilkan bilangannya 3, 5. Kalau sudah dalam dia sudah 4 ataupun buat 2, dalam 2 sudah bersih. Perlu tak dia mengambil atau menyembah tambah 1? Disunahkan. Disunahkan tambah 1 sehingga jadi 3. Kalau dalam 4 sudah suci, disunahkan tambah 1 sehingga jadi 5. Wa man istajmara, Nabi sallallahu alaihi wasallam falyutir. Orang siapa beristinja dengan batu hendaklah diganjilkan bilangannya. Ini satu syarat istinja. Juga najis itu belum kering. Syarat istinja najis itu belum kering. Tapi kalau najis itu sudah kering, wajib buangnya dengan air. Sebab batu itu tak boleh buang, sudah susah. Kemudian najis itu tidak berpindah daripada tempat keluarnya. Tidak berpindah daripada tempat asal keluarnya. Tapi kalau sudah pindah, khususnya bagi orang yang sakit perut, betul tak? Yang sakit perut dia Masya Allah tapi tak boleh dengan batu, dia cari mana guna air. Dan najis itu juga belum ataupun tidak ada benda yang lain datang ke badannya walaupun air. Maknanya najis itu tak campur dengan benda yang lain. Inilah syarat-syarat istinja. Syarat-syarat istinja dengan batu. Tadi Ustaz cakap susu, tak boleh seorang beristinja dengan susu. Sekarang ada cimbuk, namanya cimbuk susu kambing. Apakah hukumnya? Itu tidak ada masalah sebab bukan susu itu, bukan susu betul-betul, tapi dia campur dengan sabun dan bukan asalnya susu. Maknanya dengan benda yang betul keseluruhannya susu. Baik. Ini syarat-syarat istinja. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu warda kata di dalam kitabnya, dan sebaiknya, makna bukan wajib, sebaiknya, lebih afdal dalam kau siapkan segala yang kamu nak guna untuk istinja, air dan batu. Dalam fikir batu itu satu perkara yang sah. Apa-apa saja, tisu dan sebagainya. Sebelum masuk, sebelum buang, sebelum duduk, sebelum buat apa-apa, tengok awal. Air sudah ada air, alhamdulillah. Kadang-kadang dia tak guna, baik. Tapi air dalam baldi, tak perlu tengok. Sebab air sudah ada depan, mata sudah nampak ada air, tak perlu nak tengok apa. Tengok tempat tisu sudah ada tisu, sabun juga ada. Sebab lepas istinja dia bukan mesti disunahkan cuci tangannya dengan sabun juga. Semua barang ada, okey, terus tawakul kepada Allah SWT. Baik, beristinja itu sebelum kau qada hajat, sebelum nak qada hajat, dan jangan engkau beristinja dengan air di tempat qada hajat.
Kenapa tak boleh menggunakan air di tempat yang sama? Sebab di bawah kamu ada Masya Allah. Kalau air itu jatuh di atas barang itu, nanti apa nama? Cekat. Habis. Air itu jadi najis. Kemudian dia kecil ke badan. Jadi najis. Tapi sekarang Allahumma shalli ala Muhammad, sekarang sudah ada tempat yang disediakan yang khusus. Sekarang pun Masya Allah ada tempat qada hajat, terus macam orang yang bantu kereta. Bila dia buang itu, dia buang macam ni. Ada macam Swiss terus. Sudah tak ada apa-apa di bawahnya. Kemudian ada Swiss yang lain untuk orang lain suci, buat istinja untuk Allahu a'lam siapakah mereka, jin ataupun lidah keluar dari bawah. Betul, ada banyak ada dekat KL. Bagilah dekat Putih Bintang ada satu hotel, Masya Allah, bila keluar tengok ada macam lidah keluar daripada bawah. Tak itu jin ataupun, tapi baru nampak itu memang di tempat itu. Juga Masya Allah ada dalam tanda budak juga ada telefon, ada internet, ada TV. Subhanallah, disunnahkan kalau seorang nak beristinja dengan cara yang cepat. Makruh duduk lama dalam tandas, malaikat untuk darurat. Tapi musuh-musuh Islam dan orang Islam, dia fikir bagaimana biarkan kita duduk lama dalam tandas, bersahabat dengan jin. Sebab tandas itu tempat jin. Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, dia sediakan semua barang. Dalam TV ada, internet ada. Bila masuk dalam tandas, tengok saja. Tengok kurtun, ada macam-macam. Apa yang kamu tengok sebelum masuk tandas dalam bilik? Kadang-kadang seorang, ya Allah, saya tak nak bila dia tengok TV, tak nak tinggalkan cerita, nak habiskan. Jangan risau, dalam tandas ada. Memang sambung. Bila masuk tandas sama ada, tadi kecil sahaja. Abang Asrul pernah nampak? Tak pernah. Ustaz pernah nampak? Masuk pun ada museum. Muzik ada musik. Nak lagu apa-apa ada. Tak sahaja, maknanya nak duduk lama dalam tandas. Buat apa? Subhanallah, makruh. Tapi ajaran mereka macam tu. Suka duduk lama dengan jin, wal'iyadu billahi ta'ala. Dan sunnah ini di tempat yang tak sesuai. Contoh kalau seorang luar di tempat yang terbuka, tempat di pada pasir dan sebagainya, maknanya tempat qada hajat satu tempat yang khusus. Kemudian bila sudah habis tak ada apa-apa, nak beristinja, pindahkan tempat lain. Takut air itu jatuh atas barang itu, kemudian benci. Baik. Dan hendaklah engkau beristiqrah, yakni melawaskan daripada air kencing dengan cara engkau berdehem-dehem dan melalukan jari di bawah kemaluanmu 3 kali. Ini banyak cara untuk beristiqrah, bersihkan kedalaman ataupun ruang air itu, najis itu. Ada banyak cara. Dalam kitab fiqh ada 12 cara. Tapi dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali sebut 2 sahaja. Yang pertama dengan dinding. Kemudian 3 kali jari itu melalukan jari di bawah. Ini satu cara. Cara yang lain di atas, di bawah pusat. Ada satu cara, satu jari atau pusat sahaja cukup. Satu jari atau, sebab subhanallah, kalau seorang banyak seorang di atas
pusatnya air itu terus nak keluar. Air itu cubalah air itu terus keluar. Tapi disunahkan juga boleh atas busa sahaja, biarkan air itu keluar. Cara yang kedua, melakukan melakukan tekan sikit atas burut bawah pusat. Yang Imam Ghazali menyebut ini jadi di bawah kemaluan 3 kali. Ada satu cara juga, jalan bila bangun tunggu sekejap, yang ada boleh keluar, kemudian duduk sekali lagi, bangun kemudian duduk. Banyak cara, tak apa, yang penting kena istibra. Itu satu sunnah yang muakkad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'ammat 'adabil qabr minhum, daripada air kecil itu. Ramai orang tak jaga bila dia buang air kecil, dia tak jaga kebersihannya, dia terus nak cepat. Tapi yang paling ramai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan siksa kubur adalah melalui air kecil, disebabkan air kecil, maknanya tak jaga kebersihannya. Wal'iyadu billahi ta'ala. Baik, kemudian, dan jika engkau mahu beristinja sedangkan engkau berada di tengah padang, maka hendaklah engkau mencari tempat yang jauh daripada pandangan orang ramai, supaya tidak tercium baunya dan tidak dengar bunyinya. Dan ini kalau di tempat yang bukan disediakan, bukan tempat khusus. Tapi kalau sudah khusus, nak buat apa? Sudah memang tanda-tanda kadang-kadang seorang. Tapi kalau dalam tempat yang khusus, bila seorang nak masuk, kena jaga betul-betul, jangan bagi bunyi itu keluar kalau boleh. Kadang-kadang seorang dia duduk sahaja, semua orang dengar. Biasa tak malaikat untuk darurat. Kalau sudah tak boleh kawal, itu tak ada masalah. Ibu tak ada masalah. Dihem-dihem juga, berlalah buat apa? Nak beristibra, itu sunnah muakkad. Masya-Allah, taqabbalallahu minkum. Allah selamat. Berlalang. Tapi tempat yang disediakan tak. Nak buat apa? Nak lari ke mana? Tapi ada masuk tandas yang ada muzik. Bila sudah buka muzik. Banyak tempat ada. Sekarang hotel-hotel besar-besar ada. Bila nak seorang masuk, dia buka muzik, orang dengar muzik itu. Ada lagi lepas tu ada wangi. Bila ada buka wangi itu, sudah selamat. Baik, tapi ini untuk tempat yang terbuka. Tempat jauh, maknanya cari tempat yang jauh daripada pandangan orang dan daripada bau. Maknanya tidak ada seorang yang boleh baunya, tak dengar juga. 3 syarat. Larilah daripada mata mereka dan hidung mereka dan telinga mereka. Telinga mereka tak akan dengar. Hidung mereka tak akan bau, dan mata mereka tak boleh melihat. Ini kalau tempat yang terbuka. Tapi sekarang sudah tak ada. Tapi subhanallah, kadang-kadang seorang musafir, bila seorang musafir, dia terpaksa cari tempat itu. Bila dia di tempat itu, ataupun di Makkah, bila pergi Makkah, dia berjalan-jalan, dia sudah keluar daripada Makkah, di tempat itu tempat unta-unta, sudah tak ada tempat. Sekarang kena jalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah berapa adab bila seorang masuk tandas. Mudah-mudahan insya-Allah kita beramal dengan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan insya-Allah taala kita semua dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Allahumma ya man wafaqa lil khair wa a'anhum alaih, وفقنا للخير وأعنا عليه. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا. اللهم إنا نسألك فهم النبيين
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة. رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من العلماء. اللهم اغفر ذنوب الحاضرين والحاضرات واصلح شؤون الحاضرين والحاضرات وبارك في أعمال الحاضرين والحاضرات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام واحفظنا ووالدينا وأحبابنا من جميع البلايا والمصائب والحروب والآثام. حققنا بحقيقة التقوى والاستقامة. أعدنا وإياهم من موجبات الندامة. اجمعنا وإياهم مع المضلل بالغمامة في أعلى فراديس الجنان في يوم القيامة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.